puasa. Baik. Sehari dua ni heboh satu isu. Pengarang kitab yang kita guna dia lah, ya? Al-Fadhil Ustaz Mahathir berceramah di Radio Aikim. Lalu dia menceritakan bahawa yang dikatakan batal puasa dengan sebab jima' itu bukan setakat batal. Kalau ada tuan-tuan yang tahu, wajib kafarah. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Jenuh. Puasa Ramadan okey, orang lain pun bakat puasa, no problem. Bahkan kalau nak tambah sebulan lagi tak boleh lah, bid'ah lah. Puasa wajib tambah lagi, nak tambah puasa sunat, ya. Tapi katalah kalau semua orang puasa, no problem. Masalahnya 2 bulan berturut-turut tu orang lain tak puasa. Tak senang kita nak puasa hari-hari tu, mencabar. Maka Ustaz Mahathir terangkanlah, ya, dari segi wajib kafarah itu sekiranya batal puasa itu disebabkan bersetubuh. Jadi ahli fiqh ni dia very technical. Dia akan tengok sebab dia nak kena cerita hukum. Bila lain asas dia, lain hukum dia. Maka kalau orang itu batal puasa dengan sebab lain, contohnya dia minum air, batal. Haram tak? Haram. Sebab bila dia berbuka puasa sebelum daripada waktu berbuka dengan sengaja, bukan terlupa, dalam keadaan tidak ada uzur. Kalau ada uzur macam musafir tadi dibenarkan, ya. Maka hukumnya haram, orang ini berdosa besar, wajib dia bertaubat. Ya. Lepas dia minum air, misalnya isteri balik daripada kerja, jima' pula, dahlah minum air, jima' lagi. Baik. Jadi perbuatan dia tu buka puasa tanpa uzur tadi haram tak? Haram. Wajib taubat tak? Wajib. Wajib kafarah tak? Tidak wajib. Kenapa? Kerana yang wajib kafarah adalah bila dia membatalkan puasa dengan perbuatan jima'. Jadi kalau orang yang tahu hukum, dia boleh mengelak. Teringat. Nafsu dah tak boleh kawal dah ni. Dia kadang-kadang benda macam ni, bila dah terangsang tu, dia dah tak boleh fikir lah. Dia kira nak langgar juga. Teringat, dia kata, kalau aku langgar terus 2 bulan, aku minum dulu. Lepas tu baru dia projek. Jadi itu yang diceritakan oleh Ustaz Mahathir. Practically itu boleh berlaku. Jadi kecoh. Orang kata Ustaz Mahathir ni menggalakkan ataupun membuka jalan untuk orang buat benda haram. Jadi saya dengarlah ceramah tu. Sefaham saya, wallahu alam. Sebab kadang-kadang orang dengar satu ceramah ni, persepsi dia berbeza. Saya dengar, saya faham begini. Mungkin Tuan Haji dengar, macam lain. Yang saya faham adalah dia menerangkan boleh jadi orang-orang muda, orang yang baru kahwin misalnya, memilih jalan tersebut untuk supaya dia tu tidak wajib kafarah. Bukan untuk dia tak berdosa. Tetap sahaja dia berdosa, wajib taubat. Walaupun tadi dia bukan dengan jima', dia batal puasa dengan minum air, membatalkan puasa itu sudah berdosa dah. Jangan dia sangka oleh kerana aku minum air, then it's okay for me untuk jima'. Still tak okey. Cuma fiqh ni dia terbina, dia connect antara satu sebab dengan natijah hukum. Sebab wajib kafarah adalah kerana batalkan puasa dengan jima'. Oleh kerana dia tidak batalkan puasa dengan jima', maka tidak wajib kafarah. Tapi orang ini tetap dia bila dia dah sedar daripada perbuatan itu, dia kena menahan diri. Tak boleh dia kata misalnya, alang-alang aku dah batal, order nasi biryani sepinggan misalnya, order nasi mandi misalnya, tetap dia wajib. Maknanya kalau lepas dia dah batal tu, dah berdosa dah sekali, dia pergi makan lagi, makan tu berdosa lagi. Sebab dia wajib imsak. Walaupun puasa dia sudah tidak dinilai di sisi syarak, sudah batal, kewajipan menahan diri itu masih ada. Jadi selagi mana dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, tetap dia itu berdosa dan tetap dia itu wajib bertaubat. Ini kena menyesal betul-betul lah. Bertaubat ni bukan setakat istighfar. Kena ada menyesal, dia memang berazam tak nak buat dah. Ya, baik. Jadi itu ceritanya. Jadi kecoh sebab dikatakan Ustaz Mahathir membuka ruang untuk orang buat benda haram. Ya, tidak demikian. Menceritakan hukum itu memang tugas para ustaz. Kalau zaman dulu para fuqaha menerangkan hukum. Sebab nanti orang akan tanya, Ustaz, saya tu hari jima' dengan isteri saya siang Ramadan, kena kafarah atau tidak? Kau kenalah. Tapi sebelum saya jima' tu saya dah minum air, saya dah makan. Masa saya jima' tu kira saya dah batal puasa. Oh, kalau macam tu tak wajib. Kan kena tahu.
untuk terangkan hukum. Tapi tidak bermakna tidak haram. Saya bagi contoh lagi. Bila kita ajar bab zakat, salah satu syarat wajib zakat adalah dipanggil haul dan nisab. Ya, berlalu 1 tahun dan dalam keadaan cukup nisab. Ya. Ada orang dia kerkut. Nak padahal keluar zakat tu bagus. Itu dapat berkat. Insya-Allah harta pun jadi subur, hidup pun jadi berkat. Tapi dia rasa kedekut. Maka oleh kerana dia ada ilmu tentang haul dan nisab, dekat-dekat nak cukup haul, dia beli barang. Beli rumah ke, beli kereta ke, supaya nisab tu bawah daripada yang wajib. Okay. Kalau tanya fuqaha, tanya ustaz, wajib tak bayar zakat? Ustaz kena kata tak wajib. Kerana syarat tidak dipenuhi. Idzan tafas syartu intafal masyrut. Bila ternafi syarat, maka ternafilah yang disyaratkan. Macam tadilah, ternafi membatalkan puasa dengan jima', ternafilah kafarah. Tidak bermakna membatalkan puasa itu tak haram juga. Ya. Tak bermakna orang ni cuba melarikan diri daripada kewajipan zakat, dia tak berdosa. Di sisi Allah dia berdosa. Dia bermain-main dengan agama. Macam orang-orang Bani Israel, Allah tak bagi takat ikan hari Sabtu. Hari Sabtu tu Allah uji dengan ikan. Time dia tak ada takat ikan tu, ikan banyak datang. Oi jangan, cuba tanya kaki pancing. Kalau nampak ikan banyak, dia memang tergoda. Jadi apa dia nak buat? Dia tahan perangkap hari Jumaat. Perangai. Hari Jumaat dia tahan perangkap. Hari Sabtu dia duduk beribadah. Tak pergi tangkap ikan. Tapi ikan masuk hari Sabtu. Effectively dia tangkap ikan tu hari Sabtu. Hari Ahad dia kutip. Maka Allah azab. Bermakna di sisi Allah tu tak haram. Jadi macam kes tadi, kalau tanya ustaz, sekarang ni saya bila cukup haul, nisab saya dah tak cukup sebab saya beli barang. Jadi ustaz berhukum dengan zahir, bila tak cukup nisab tak wajib zakat. Tapi Allah tahu tak batin dia? Allah tahu. Maka di sisi Allah dia berdosa. Ambil contoh lagi supaya kita tak kelang kabut. Kadang-kadang benda yang kita tak familiar ni kita jadi kelang kabut. Kita jadi melenting, ya. Kalau kita belajar bab hudud, salah satu jenayah hudud adalah sarifah, mencuri. Tapi ada orang otak dia terlampau simplistik. Dia ingat hudud tu ceritanya nak potong tangan orang saja. Hudud potong tangan, hudud potong tangan atau rejam, bukan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, idra'ul hudud mastata'tum. Jauhilah daripada pelaksanaan hudud semampu kamu. Sebab itu hudud kalau ada syubhat, ada keraguan, tidak boleh hudud. Boleh, paling-paling boleh ta'zir. Bukti tak cukup kuat. Kemungkinan dia buat tapi tak pasti ada keraguan, tak boleh hudud. Maka antara syarat untuk dijalankan hukuman hudud untuk sarifah adalah hendaklah barang yang dicuri itu diambil daripada hirs, tempat simpanan dia. Misal, kita datang ke masjid, kita letak duit sekejap tepi tiang, orang curi. Berdosa tak dia curi? Berdosa. Wajib tak dipotong tangan dia? Tak boleh. Kerana syarat potong tangan tak dipenuhi. Ambil daripada tempat simpanan. Tepi tiang masjid bukan tempat simpan duit. Bolehlah, risiko sendirilah. Ya, bukan tempat simpan duit. Kalau dia curi daripada kotak besi kita misalnya, kita dah simpan dalam rumah misalnya, dia buka, yang itu akan berlaku hukuman had. Habis macam tu kalau curi lembu, macam mana Ustaz? Takkan nak simpan lembu dalam rumah? Lembu hirs dia kandang lah. Tengok jenis harta lah. Takkanlah lembu taruh dalam peti besi. Maknanya kalau dicuri lembu daripada kandang, kena hirs. Kita lepas lembu kita lepak tepi jalan, dia curi, dia berdosa, dia boleh dihukum, tapi bukan dengan hukuman hudud. Kerana syarat hudud tidak dipenuhi, iaitu hendaklah harta diambil daripada hirs. Jadi kalau pencuri yang faqih, pencuri tapi mengaji, maklumlah dulu belajar pondok, tapi entah macam mana jadi pencuri, kita tak tahu nasib. Ya, tak mesti orang belajar agama jadi baik, tak mesti orang tak belajar agama jadi jahat, nasib masing-masing. Jadi bila nak mencuri, teringat yang dia belajar dulu. Kalau ambil, katalah ya, sekarang di Malaysia tak jalankanlah hukuman tu. Mencuri salah. Daripada sudut salahnya mencuri itu masih syariah compliant. Cuma daripada sudut hukuman mencuri tak sama seperti yang syariat tetapkan. Ya. Jadi, katakanlah di tempat yang dijalankan hukum hudud, dia nak elakkan diri dia daripada dihudud. Jadi apa dia buat? Dia masuk rumah orang. Dia angkatlah komputer lah, TV lah, apa semua. Dia letak tepi pintu, ngam-ngam dia letak tepi pintu. Kumpul dulu. Ini pencuri yang faqih. Masya Allah, pencuri tapi ahli fiqh. Dah kumpul semua, dah settle, dia pun keluar daripada rumah.
Ya, dia berada di luar rumah, lalu dihulur tangan dia buat keluar barang. Maknanya dia tidak mengambil daripada hirs. Ya, dia ambil, maaf, dia dah keluarkan barang tu dulu daripada dalam rumah, dia keluarkan barang. Barang dah dekat luar rumah. Kemudian baru dia langkah keluar dan dia ambil. Okey, berdosa tak perbuatan dia? Berdosa. Tetap haram. Tapi dari segi syarat untuk dipotong tangan, kalau dapat dibuktikan bahawa dia ambil barang yang dah di luar rumah. Ya, dia letak barang tu ngam-ngam luar rumah. Jadi lepas tu baru dia keluar. Tadi dia belum ambil lagi, dia hanya tolak barang tu keluar. Kemudian lepas barang semua dah dekat tepi pintu tu, kat luar rumah, baru dah dia keluar dan dia ambil barang tu. Maknanya dia kata ambil luar daripada hirs. Maka tak penuh syarat potong tangan. Bukan bermakna bila kita cerita hukum ni, maka ustaz ni menggalakkan orang mencuri. Tidak. Mencuri tetap haram. Awak tetap berdosa, akan dihukum juga oleh Allah Ta'ala kalau awak tidak bertaubat. Dan kalau awak bertaubat, awak kena minta maaf dengan Tuhan dia bagi balik harta dan sebagainya. Tapi kalau bercerita tentang wajib tak wajib potong tangan, bila syarat tak dipenuhi, maka tak wajib. Jadi saya harap benda-benda yang boleh diselesaikan dengan kefahaman, tak perlulah kita jadi kecoh. Dan saya pun kebetulan kenal secara peribadi dengan Ustaz Mahdi. Saya confirmkan dengan dia, memang tidak ada langsung dia itu nak mengatakan atau nak menggalakkan orang membatalkan puasa di bulan Ramadan, kerana dia pun tahu perbuatan itu haram. Jangan kata kita buka jalan orang buat maksiat. Kita tak buka jalan pun, tapi dia buat, kita redha. Kita rasa okey dia buat maksiat. Itu pun sudah satu dosa. Ya, ar-ridha bil maksiati maksiatun. Redha dengan maksiat adalah satu maksiat. Jadi saya harap jelas ya. Membatalkan puasa, berbuka puasa sebelum daripada waktu berbuka dengan sengaja, bukan dengan lupa, ya, tanpa uzur yang dibenarkan oleh syarak, hukumnya haram. Cuma bezanya, kalau berbuka puasa itu selain daripada jima', tidak wajib kafarah. Kalau berbuka puasa itu dengan jima', wajib kafarah. Jadi kita tenang-tenang saja, nak masuk bulan Ramadan ni, kurangkan persengketaan ya, sesama umat Islam. Sedangkan perkara ini boleh difahami dengan jelas. Baik.